Cikgu fokus dekat cikgu punya whiteboard je Alright. Cikgu fokus dekat cikgu punya whiteboard. So, kalau kamu nak tanya, tolong bersuara on mic bersuara ataupun tinggal message dekat tepi ni, ada message box ni, kamu tinggalkan kat situ. Alright. Macam tadi kelas pun ada soalan, pelajar tanya, dia just tanya je lah. Itu tujuan kita buat meet ni. Untuk ada soal jawab. Tak perlu nak rasa malu segan, tak payah buang tepi. Nak tanya, kamu terus tanya je. Pagi tadi pun cikgu tersilap tulis sikit, ada pelajar tegur. Kita sama-sama berinteraksi lah. Itu tujuan kita buat Meet, Google Meet ni. Zoom dengan Meet, benda macam ni lah. Kalau tak, kita buat video conference. Video conference lain pula. Seorang je bercakap. Alright. So, buka muka surat 26. Kalau kamu buka muka surat 26, cikgu minta kamu buat 4A. Betul ke tak? Betul? Aziz, betul ke tak? Alia? Betul. Okey, 4A. Kemudian 4A dan 4B. Kemudian 4A cikgu tunjukkan. Cikgu harap kamu dapat ikut dan kemudian buat sendiri sekali lagi. Key dia, apa saja yang kita bincang, kamu try sekali lagi buat sendiri. Kemudian buat 4B. 4B nak cikgu tunjuk sekejap ke atau kamu rasa tak perlu? Kelas. Cuba tengok muka surat 26 tu, 4B. Nak tunjuk sekejap ke atau kamu rasa tak perlu? Boleh buat sendiri, tak ada masalah. Jawab seorang. Halo. Contoh sikit cikgu, contoh sikit je. Contoh sikit. Kau dah try buat ke belum? Dah start buat? Belum? Dah buat lah. Dah buat dah. Dapat jawapan? Tak dapat? Tak dapat. Tak dapat. Okey, cikgu tunjuk sekejap lah. Sebab yang lepas ni cikgu nak pergi bab yang kedua tau. Bab yang seterusnya. Sebab kita nak cepat. Kita sebulan lagi kita nak buka sekolah dah kan. So, kita cuba speed up lah. Speed up bukannya apa. Lepas tu nanti nak puasa. Lepas tu nak raya. Cuti lagi. Lepas tu kan periksa tengah tahun. Sekejap je. Masa ni sekejap je. Alright. Kita try 4B. Sebelum kita tamatkan yang bab 1. Bab 1 ke bab 2 ni? Bab 1. Tengok, baru bab 1. Dah bulan 2 dah. So yang B dia bagi macam mana ni? Dia bagi 4X sama dengan G ke apa? 8. 8Y tambah 2. Kemudian satu lagi dia bagi 9X darab 27 Y sama dengan 1. So kat sini kamu tengok base number dia. Macam cikgu pesan tadi, yang ni base number 2 lah, dah sah-sah 2 kan, sifir 2 kan. Yang ni 3 betul tak? Sifir 3, kita boleh mudahkan. So yang ini, kita boleh mudahkan. Cikgu buat ke bawah, kita buat satu-satu lah. Ingat pesan cikgu, buat cantik-cantik. So kat sini 2, kuasa 2. Yang ini 2, X teruslah tenang. 2X. Kemudian yang ini 2 kuasa 3 kan. Y tambah 2. Yang ini 2X terus. Yang ini tak boleh. Sebab apa? Sebab dia ada ungkapan kat sini. Ni ungkapan. Kemudian yang ini kita gabungkan semua. Ambil yang atas. Ambil atas. So, tulis marker. Marker 2 darab 2X kan. Ni darab tambah. Tambah 2X sama dengan ni 3Y. 3Y tambah 2. Setakat ni lah. Biar dulu. Nanti kita boleh mudahkan tapi kita biar dulu. Kita buat yang ni pula. Cikgu gariskan. Nampak Boleh nampak ni kan? Boleh kot. Panjang belah ni.
Okey, yang ini 9x. Ni 27. So 3 lah kan? 3 kuasa 2, betul tak? 3 kuasa 2 x kemudian darab 27. 3 darab 3 9, 9 darab 3 27. So 3 kuasa 3 y sama dengan 1. 1 tak ada apa. So kita ambil kat sini. Ni macam mana ni? Ni 1 lah. 1 kuasa 1 kan. Okey, ambil yang atas dia. So dekat sini maka 2x ni tambah 3y sama dengan 1. Dah dapat, siap dah. Okey, separuh jalan. Kalau zaman dulu ni markah besar dah dapat. Okey, zaman dulu punya periksa. Zaman kamu markah dia kecil-kecil. Okey, mungkin kat sini dah dapat 2 markah. Okey, ataupun baru 1 markah kot. Kalau 3 markah, okey, nak tunggu lagi. So kat sini kita nak mudahkan yang mana? Yang ini pun boleh, yang ini pun boleh. Cikgu pilih macam mana ni? Kita try yang ini. Okey. So 2 kita pindah sebelah kat sini. So 2 okey. Pindah sebelah jadi tolak 2 tambah 2x sama dengan 3y. Okey, 2 tolak 2 kosong. Jadi sini 2x sama dengan 3y. Okey. 2 pindah sebelah jadi x sama dengan 3y per dengan 2. Okey, habis. Yang sebelah. Okey. Yang ini, okey, cikgu nak pindahkan, asingkan. Dia kalau baiknya x satu side, y satu side. Apa-apa pun boleh ubahlah, dia keluar t ke m ke, buat satu side. So kat sini cikgu 2x okey sama dengan negatif 3y. Okey, kita dah dapat nilai x, kita masukkan dekat dalam persamaan kedua. Okey. So maka cikgu tulis kat sini. Okey, maka okey 2x sama dengan tolak 3y, masukkan nilai x kat dalam ni. Oh, sekarang ni maksudnya ruang dah tak ada dah ni. Cikgu sampai bawah. Sekejap tengok cek. Cikgu kena rendahkan sikit lah. Rendahkan sikit. Okey, cun. Okey, so sekarang ni masukkan nilai boleh tak ruang ni? Boleh kot. 2, okey. Masukkan nilai 3y per dengan 2 sama dengan negatif 3y. Nampak cikgu masukkan nilai. Kemudian cikgu selesaikan sebab cikgu nak cari nilai y. So dekat sini, cikgu potonglah, pemudahkan. Okey, boleh kamu buat 2 darab 3, 6. Jadi 6y per 2. Kemudian baru kamu mudahkan. Tapi sekarang ni sebabkan kurungan tanda darab, kita boleh permudahkan. Potong. Okey. So sekarang ni 3y sama dengan negatif 3y. Pindah sebelah jadi y sama dengan negatif 3y bahagi 3. Negatif 3y bahagi 3 sama dengan potong-potong negatif. Sekejap. Sekejap. Macam mana ni? Okey. Tak boleh macam ni. Cikgu kena olah balik sebab okey. Cikgu ulang balik. Ni tak boleh. Cikgu kena ulang balik. Sebab y dia dua side. Okey, so cikgu masukkan nilai balik kat sini. 2 3y per 2 okey sama dengan negatif 3y. Macam mana ni? Kat mana cikgu? Betul lah ni. Okey, so sekarang ni cikgu potong kat sini. So 3y sama dengan negatif 3y. Okey.
Kenapa blank pula tiba-tiba ni? Kat mana ada cikgu silap ni? Ada orang boleh tolong cikgu tak? Alia boleh tolong cikgu tak? Kat mana ni? Kat mana ya? 2x masuk 3y per 2. Betul dah ni kan? Sekejap, 2x tambah 3y sama dengan 1. 2x sama dengan tolak. Oh, 1 tertinggal ni. Tengok engkau tak tolong cikgu pun. Ni 1 tertinggal. Patutlah blank. Ni tolak 3y tambah 1. Nampak? Okay, tolak 3y. Dah jatuh dah whiteboard. So sekarang ni masukkan nilai balik. 2, 3y per 2 sama dengan tolak 3y tambah 1. Okay, potong. 3y, yang ini pindah sebelah. Jadi, tambah 3y sama dengan 1. 3y tambah 3y, jadi 6y sama dengan 1. Y sama dengan 1 per 6. Dapat pun. Okay, 1 per 6. So, ambil nilai y 1 per 6, masuk balik ke dalam yang pertama tadi. Okay, ni cikgu petakan lah. Okay, maka, okay, yang ini yang pertama, ni yang kedua, ni yang ketiga, okay, ni marker yang keempat. Marker keempat. So, masukkan nilai balik. Tadi apa dapat tadi? X sama dengan 3y per 2 kan? Okay, masukkan nilai. Y sama dengan 1 per 6. 1 per 6 per dengan 2. X. Okay. So, macam mana nak selesaikan ni? Okay, tengok ni. Samalah dengan 1 per 6 bahagi 2 per 1. 2 ni kan nombor bulat. 2 maksudnya 2 per 1. 2 bagi 1 sama dengan 2. Betul tak? So, sekarang ni bahagi kita pindahkan, kita tukar jadi darab. 1 per 6 tukar jadi darab. Yang bawah naik atas, atas turun bawah. 1 per 2. Okay, baru boleh selesaikan. Okay, so 1 darab 1 sama dengan 1. 6 darab 2 sama dengan 12. Okay, sama dengan apa tadi? X. So nilai X kamu dapat 1 per 12. Nilai Y 1 per 6. Boleh Aziz? Boleh cikgu. Boleh apa? Boleh apa? Boleh buat ke boleh faham? Boleh buat. Boleh buat. Kau test diri kau lah. Lepas tu ambil gambar tunjuk kat cikgu. Okay, cikgu nak ambil gambar ni. Macam mana cikgu nak ambil gambar ni? Nak bagi kat kawan kamu. Sekejap cikgu setting sekejap. Tunggu sekejap. Macam mana ni? Cikgu tekan Telegram. Cikgu tekan group. 3 Zamrud. Lepas tu kamera. Ni video ni tu kamera. Cikgu tekan kamera. Okey. Cikgu ambil gambar. Mana nak ambil gambar ni? Alih sikit. Sekejap untuk kawan kau ni. Cikgu alih sikit. Okey dah. Okey. Dah ambil gambar.
Salin. Nanti cikgu tulis. Okey dah. Masuk balik yang tadi. Right cam. Ada lagi tak video? Keluar lagi tak video cikgu? Aziz? Aziz, Ya cikgu. video keluar lagi tak? Ada keluar video tak? Ya. Ada? Tak ada? Tak ada cikgu, yang ada gambar je. Gambar je? Gambar Tak ada je. tangan cikgu. Cikgu punya tangan bergerak pun tak ada Tak ada. Okey, sekejap cikgu setting. Dia kena pakai 2 handphone tu, dia leceh sikit tu. Sekejap sabar. Yang tadi boleh Yang tadi boleh lah. Kau boleh try buat sendirilah. Okey. Try buat sendiri. Kemudian apa ni, yang mana ada problem boleh terus apa ni, tanya cikgu lah, ambil gambar kan. Tapi yang cikgu nak kamu kena try buat sendiri. Dia key dia yang cikgu nak ni kena selesai cepat tau. Walaupun kau tingkatan 2, cikgu anggap kau dah besar lah. Dia punya flow ni, okay, kat sini kamu boleh buat, okay. Melainkan nombor dia pelik-pelik, nombor dia besar-besar. Tapi dia punya flow ni, marker yang pertama, apa dia, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Flow tu yang cikgu nak, okay. Itu yang cikgu amat tekankan benda ni. Sebab apa? Persamaan serentak ni, kamu akan jumpa sampai tingkatan 5. Okay, sampai tingkatan 5 kamu jumpa. So bayangkan, okay, kalau tingkatan 5 baru kamu nak betul-betul faham atau nak nampak, dah lambat lah. Okay, maksudnya masa tingkatan 3, tingkatan 4, banyak benda yang belajar, kamu tertinggal lah sebenarnya. Itu yang maksud cikgu ni. Okay, habis. Alright, so muka surat 26 kamu try buat sendiri. Okay, yang cikgu nak sekarang, okay, kenapa video petang ni? Okay, cuba tengok muka surat 30. Boleh buka? Aziz dah buka muka surat 30. Aku panggil nama, cikgu panggil nama kau je ni Aziz. Nama kau je senang sebut. Okay, so muka surat 30. Apa satu lagi? Faizul. Apa seorang lagi? Uzaifi. Uzaifi ada Uzaifi. Uzaifi ada kan? Alright, Uzaifi. Okay, so muka surat 30 kamu tengok tajuk bentuk piawai. Bentuk piawai, okay, betul-betul sama macam yang kita dah buat, okay, selama ni. Alright, so yang selama ni kamu jangan terus lupa, okay, jangan terus ambil ringan sebab dia bersambung, okay, sampai bab 2 ni. Okay, cuba tengok bentuk piawai. Kalau kamu lihat muka surat 34. Boleh buka muka surat 34. Okey. Situ dia tulis, okey. Muka surat 34 dekat yang tengah, okey, yang dia tulis bagaimana menentukan bilangan angka bererti. So dia ada tunjuk 2 contoh kat situ, okey, perpuluhan dan juga integer. Okey. Apa dia angka bererti untuk perpuluhan dan juga integer. Okey, cikgu nak kamu salin. Okey, start daripada tajuk bagaimana, okey, yang kat tengah tu, bagaimana menentukan bilangan angka bererti. Cikgu nak kamu salin tu, kemudian cikgu nak kamu salin contoh 1. Boleh tak? Boleh Alright. Kemudian, okey, yang ini dan contoh 1 ialah untuk tahu angka bererti. Okey. Salin je. Ini untuk semua untuk kita je okey. Kemudian, okey. Ini angka bererti, nak pergi dah. Okey,
Tengok muka surat 37. Aziz dah buka 37. Dah Aziz, cikgu. dah, Dah yang cikgu. tadi dah tanda dah. Tadi muka surat 34 kan? Okey, Ya ni cikgu. 37. Ni 37 pula. Okey. 37 bentuk piawai, kamu tengok. Okey, contoh 5. Okey, dia nak tentukan bagaimana kita nak hasilkan nombor piawai. Nombor piawai dia mesti satu digit saja. Okey, dia bagi contoh. Okey, tengok dekat contoh 5. Okey, 28. Okey, nak tukar kepada bentuk piawai. So, kamu mula letak titik dekat belakang ni. Okey, lepas tu kamu pindahkan biar sebelum titik satu digit saja. Okey, so nombor piawai dekat sini 2.8 darab ataupun eksponen dia panggil kuasa 10. Okey, ataupun kat sini tak payah tulis 1 pun tak apa. Itu cara dia. Okey, kat belakang sekali baru kamu pindah. Okey, kita tengok nombor yang besar. Contoh dia yang dia bagi. Okey, 2805.3. Okey, so tengok berapa dia pindahkan. Okey, nampak 1, 2, 3. Sebelum titik, satu digit saja. Okey, so nombor piawai dia sekarang ni 2.805.3. Pindah berapa kali tadi? 1, 2, 3. Kuasa 3. Itu saja. Itu sahaja. Apa saja nombor, kamu jadikan bentuk perpuluhan. Contoh dia bagi pecahan lah kan. Tukar pada bentuk perpuluhan. Kemudian kamu tukar titik perpuluhan dia. Titik tu kamu pindahkan. So jadi nombor piawai. Ini kalau dia bergerak ke kiri. Kalau dia bergerak ke kanan. Tengok ni. Itu tak masuk book lagi kan. Okey, dah masuk dah. Dah masuk dalam buku dah. Okey, cuba kamu lihat contoh 6D. Okey, dia bagi contoh 6D. Okey, contoh dia bagi sekarang ni muka surat 37 contoh 6D. Cikgu padam dulu yang ni. Okey, contoh 6D dia bagi bentuk piawai. Kalau kamu lihat kat situ 0.03005. Okey. So yang ini lebih kecil dari kosong. Lebih kecil dari 1. So yang ini tadi kamu pindah yang titik tadi ke kiri, yang ni kamu pindah titik ke kanan. Tengok apa yang berlaku. Okey, tengok Ingat pesan cikgu, lepas sebelum titik satu digit je kan? 1, 2, 3. So dia jadi 3.005. Okey, eksponen atau darab. Tengok 1, 2, 3. Negatif 3. Okey, negatif 3. Boleh ingat Right? So yang ini yang kita panggil nombor piawai. Yang atas tidak. Okey, tengok ni. Okey, dia sebelum titik ni digit dia 1 hingga 9. Itu saja. Tak lebih, tak kurang. Okey, dia kena wujudkan bentuk macam ni. So yang ini dia panggil nombor piawai. Boleh faham ini kita speed up ni. Alright. Okey, kenapa penting nombor piawai? Okey, kamu lihat dekat contoh mana cikgu nak tengok Contoh 5, contoh 6, contoh sekejap cikgu nak cari. Contoh 8. Cuba tengok kat contoh 8. Contoh 8 dia bagi. Okey, contoh 8. Dia bagi dekat situ muka surat 38. Okey, dia bagi dekat situ 8.063 eksponen negatif 5. Okey. So sekarang ni nak jadikan nombor tunggal atau nombor asas balik. Ni nombor piawai. Okey, cuba tengok. 5 kan? So cikgu pindahkan. 1. Tadi, kalau yang negatif tadi,
yang nombor kecil daripada 1, kan kita gerak ke kanan. Sekarang ni kita patah balik lah. Okay, tengok cikgu pindahkan. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Titik. So dekat sini kosong, 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 kosong. So dia jadi 0.000000 8063. So ini nombor tunggal. Yang ini nombor piawai. Okey, panggilan dia Ini nombor tunggal, ni nombor piawai. Okey, tengok nombor ni. Pelik nombor tu kan? Kan banyak digit, banyak kosong, okey, ada titik apa semua. Betul tak? Okey. Inilah kepentingan dia. Sebab nanti bila kamu dah besar, kamu akan masuk macam-macam bidang. Bidang komputer lah, engineering lah, arkitek. Kamu punya bidang, kamu punya kerjaya, cikgu tak tahu. Mungkin kewangan, kan? Mungkin kamu orang berniaga yang berjaya. So, kamu akan jumpa nombor-nombor macam ni. Yang pelik-pelik. Okay? Mungkin duit terlalu banyak sampai berbilion. Mungkin kamu bidang komputer, microchip, halus, nanoteknologi. Yang sekarang ni dah lebih daripada nano lagi. Nampak tak? So, semua bidang tu nombor dia pelik-pelik. Okay? Jadi masa tu, dia tak tulis lah macam ni. Okay? Yang ini per berapa ni? Per 10,000. Okay? Nombor macam ni. Per 10,000 lah kan? Betul tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 apa? Lebih daripada sejuta. Sejuta ada 6 je. So, nombor macam ni dia tak tulis. Dia tulis bentuk macam ni. 8.063 eksponen negatif 5. Ni. Ataupun dalam peta pun kamu boleh jumpa macam ni. Inilah maksud je. Okay. Itulah point dia kita buat nombor piawai ni. Dan untuk buat nombor piawai ni pula, index numbers yang bab 1 tu kamu kena selesaikan. Nampak tak? Inilah proses belajar dia. Kembang. Bab tu lah apa saja cikgu kata jangan lupa. Kau muda lagi. Okay. Remaja lagi. Jadi jangan buat mudah terlupa, bahaya. Okey, lupa ni satu penyakit. Okey, tapi kalau dah tua kan, nanti benda tu datang sendiri, susahlah. Okey, benda tu memang dah tua semua orang alami, cikgu pun alami. Okey, tapi zaman muda, zaman kamu tengah remaja sekarang, jangan manja. Lawan. Kena ingat. Alright? Okey. Tugas kamu. Okey, tadi satu part kita dah habis. Yang ini pula satu part. Cikgu nak kamu, tadi apa cikgu minta tadi? Yang muka surat 34 tadi kan? Okey, cikgu nak kamu salin contoh 6, contoh 7, contoh 8, 9 dan 10. Okey, 6, 7, 8, 9 dan 10. Aziz boleh tak? Aziz? Boleh cikgu. Alright, good. Okay, kemudian tengok muka surat 39. Muka surat 39. Okay, nampak tak jadual tu? Ada jadual apa ni? Sistem metrik. Okay, cikgu tunjuk kat kamera. Sistem metrik. Cikgu nak kamu salin ni. Okay, sistem metrik. Okay, yang ini siapa yang okay, macam umur-umur cikgu, semua dah faham dah benda ni, sistem metrik. Okay, zaman cikgu dulu pun, sistem metrik ni diperkenalkan bila kita dah besar. Tingkatan 4, tingkatan 5 baru jumpa ni. Tapi zaman kamu nampak, ni dalam buku kan? So, kamu kena kenal ni. Okay, ni zaman kamu kenal awal. Okay, sistem metrik. Contohnya, apa bagi kat situ? Giga. Giga. Okay. Kamu lihat kat situ. Okay, giga apa maksud dia? 1,000 juta. Zaman kamu lah ni. Kalau kamu beli thumb drive, kamu beli hard disk, SSD yang sekarang ni, okay, kamu dah tak cakap dah pasal mega. Perasan tak? Okay. Kalau kamu beli handphone pun, kamu cakap pasal giga. Kan? Gigabyte. Zaman cikgu dulu megabyte. Tapi kan sebut tapi tak tahu, payahlah. Okay. So yang ni zaman kamu giga. Okay.
So sekarang ni kamu salin jadual ni sebab apa? Inilah pengenalan kamu mengenai metrik unit Ada banyak lagi sebenarnya tapi yang ni pengenalan awal. Alright. Ada soalan tak apa-apa? Haziq? Haziq ada soalan tak? Tak ada. Tak ada cikgu, tak ada. Tak ada. Kau tak ada soalan ni boleh faham semualah boleh faham semualah kan? Boleh tak boleh? Litisha, any question? Litisha? Ya, cikgu. Alright. Good. Kita jumpa lagi hari Khamis. Untuk hari ni itu saja. Setengah jam kan cikgu buat. Betul tak? Whatever cikgu akan masukkan kat dalam grup. Tugas cikgu bagi tadi, tak sikit, tak banyak, tapi cukup-cukup. Untuk bekal kamu. Hari Khamis, cikgu nak ada tajuk baru. Nak tunjuk. Dan harap-harap kamu dapat prepare lah. Apa yang cikgu sebut tadi, walaupun sedikit laju, semua penting. Alright. Itu saja. Thank you very much.